Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat datang ke SK Natai Telipok. Dalam slot ini, saya akan memberi perkongsian mengenai kebitaraan kokurikulum SK Natai Telipok. Kebitaraan kokurikulum di SK Natai Telipok terbahagi kepada 4 bidang, yaitu bidang sukan dan permainan, bidang unit beruniform, bidang kelab, dan bidang persatuan. Aktiviti kokurikulum di SK Natai berfokuskan kepada satu aktiviti utama untuk setiap bidang tersebut, yaitu untuk bidang sukan dan permainan berfokus kepada sukan berlintas desa, bidang unit beruniform berfokus kepada tunas kadet remaja sekolah, bidang kelab untuk kelab catur, dan bidang persatuan untuk persatuan kebudayaan. Dalam slide ini, saya akan berkongsi keberhasilan setiap bidang dalam kebitaraan kokurikulum SK Natai Telipok. Bagi bidang sukan dan permainan, yaitu sukan berlintas desa, 2 orang murid SK Natai telah berjaya mendapat tempat 12 terbaik bagi kategori murid perempuan, dan salah seorang murid SK Natai, yaitu adik Esther Michael, telah layak mewakili daerah KK ke Sukan Berlintas Desa peringkat negeri pada tahun 2022. Seterusnya, dalam bidang unit beruniform, yaitu Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS, SK Natai Telipok telah menyertai perkemahan peringkat daerah yang bertempat di pusat kokurikulum di Kem Malangang Kilu pada tahun 2019, serta berjaya melaksana perkemahan di peringkat sekolah. Pada tahun 2022, seorang kadet Tunas Remaja Sekolah SK Natai, adik Del Damian Dennis, telah berjaya mendapat tempat dalam 5 terbaik cabaran lasak peringkat negeri Sabah. Dan seterusnya, adik Del Damian telah layak untuk mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Kelab catur merupakan kelab yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun lalu, dan pada tahun ini, kelab ini telah menghantar 4 orang murid ke pertandingan peringkat daerah Kota Kinabalu. Dan murid-murid ini telah berhasil menunjukkan peningkatan yang semakin baik pada tahun ini. Bidang kebitaraan kokurikulum yang terakhir ialah bidang persatuan yang berfokuskan kepada persatuan kebudayaan yang mengangkat budaya tradisi tempatan di negeri Sabah. Melalui persatuan ini, SK Natai telah mencipta kejayaan dalam pertandingan yang menjunjung nilai tradisi tempatan, yaitu dalam pertandingan bercerita dalam bahasa Karazan Dusun ataupun Manangon, serta pertandingan busana tradisional peringkat kebangsaan. Melalui pertandingan Manangon peringkat negeri yang diadakan di Hongkod Keisaan KDCA, SK Natai telah berhasil layak ke peringkat akhir semenjak tahun 2021. Pada tahun 2022, adik Jacqueline Marshanda Rubin telah merangkul tempat ketiga bagi kategori tahap 1. Dan pada tahun ini, 2 orang murid telah berjaya mewakili daerah Kota Kinabalu ke pertandingan yang telah dilaksanakan pada bulan Mei yang lalu. Pertandingan busana tradisional pula telah mengetengahkan keunikan busana tradisional tempatan, yaitu busana tradisional yang dinamakan Sinulamba yang berasal dari daerah Kilu. Melalui pertandingan ini, SK Natai telah berjaya mendapat anugerah emas semasa pertandingan yang dianjurkan secara maya pada tahun 2020. Sebagai penutup perkongsian pada hari ini, sama-sama kita saksikan video mengenai busana tradisi Sinulamba. Selamat menonton.
identiti suku kaum dusun Kyulu sejak dahulu kala. Lamba merupakan sejenis tumbuhan berdaun panjang. Daun inilah yang diproses menjadi benang dan ditenun sehingga menjadi sebidang kain. Kain inilah yang digunakan untuk dijadikan pakaian tradisi Sinulamba. Warna kain tenunan lamba kehitam-hitaman dan kelihatan garis-garis lurus secara melintang yang halus. Busana tradisi Sinulamba terdiri daripada beberapa bahagian yaitu sunduk, yaitu tudung kepala, kurilip yaitu selendang, gonop, skirt, dan sinombiaka yaitu baju tanpa lengan. Sunduk bermakna barwa tinggi sebagai wanita. Cerita di sebalik sunduk ini juga menarik. Sunduk digunakan untuk melindungi kepala daripada paras terik. Loceng dipasang di ujung sunduk itu karena bunyi jaringan loceng itu dapat menakutkan makhluk-makhluk halus atau penunggu-penunggu hutan. Kurilip, simbolik kain hambin yaitu sikutan anak, lambang wanita penuh kasih sayang. Gonop, gonop merupakan skirt paras lutut untuk memudahkan pergerakan dan simbolik kerajinan. Sinombiaka, baju tanpa lengan yang merupakan simbolik ketelitian dan kesabaran menyiapkan tenunan kain lamba. Lihatlah gadis yang memakai busana Sinulamba ini, lambang wanita sejati yang penuh bersemangat, terpancar kejelitaannya, bukan sekadar luaran tetapi juga budi pekertinya. Pakaian lelaki pula pada asalnya terdiri daripada timbagan, yaitu jaket kulit kayu dan cawat panjang. Namun demikian, seiring dengan perkembangan semasa, banyak perkembangan yang berlaku terhadap pakaian lelaki. Kini, kebanyakan pakaian lelaki diolah pada vest yang dipakai bersama seluar panjang berwarna hitam. Fabrik vest dan seluar panjang ini juga menggunakan fabrik Sinulamba. Walaupun pemakaian vest Sinulamba semakin banyak digunakan, namun penghasilan timbagan tetap berterusan dan masih banyak dipakai oleh kaum lelaki. Tali pinggang berwarna merah yang dipakai oleh kaum lelaki pula melambangkan keberanian. Kelihatan juga ikatan tali berwarna merah pada lengan lelaki itu menandakan dia sudah berjaya memenggal kepala seorang musuh. Seperti yang kita dapat lihat di sini, salah satu ciri yang membezakan busana Sinulamba dengan pakaian tradisi dusun di kawasan lain ialah penggunaan buah dalai untuk menghiasi busana Sinulamba ini. Buah-buah dalai inilah yang akan dijahit pada busana Sinulamba. Untuk pakaian lelaki, hiasan dalai hanya sedikit sahaja. Pakaian wanita pula dipenuhi dengan hiasan manik terutama pada bahagian skirt yang diilhamkan daripada tumbuh-tumbuhan seperti buah padi, daun nanas, rebung, dan daun ubi kayu.